dalam belanjawan. Tetapi selagi mana rakyat tidak mendapat manfaat daripadanya, maka itu akan menimbulkan masalah. Persoalan CF ini tuan-tuan, ya, sebenarnya mudah. Patut dah lama selesai. Kita ada pengalaman. Macam saya buat sekolah, NGO, buat alami dengan obat. Bertahun-tahun tak selesai CF. Ya? Kenapa? Birokrasi. Kerana pengurusan negeri dan kerajaan persekutuan, kita pergi negeri je lah. Kerana dia terlalu, maknanya tidak dapat menyelaraskan. Banyak sangat kepala. Jabatan Air, Elektrik, PNB, LNN, lepas tu bomba, macam-macam tak salah. Seolah-olah tidak ada keutamaan dalam memberi manfaat, kemudahan kepada keselesaan rakyat. Jadi itu sebab passing the bucket ni berlaku dalam pentadbiran negeri Selangor. Kita nak pergi satu masalah, dia kata tak boleh pergi ni tuan-tuan, kena pergi satu jabatan. Kita pergi jabatan ni, dipindahkan ke jabatan. Kita jabatan akhirnya yang merana menderita rakyat. Itulah sebab ni kenapa poor leadership, kepimpinan yang sangat lemah. Yang dalam UMNO bersedia keseluruhannya daripada peringkat dulu 50 tahun mentadbir tak dapat menguruskan masalah birokrasi. Saya ingat masa saya pergi, tuan-tuan boleh tengoklah, borang-borang, kadang-kadang borang-borang jabatan kerajaan, kita pergi Taman Negara, masih lagi borang masuk taman lesen, masuk Taman Negara tu, lesen yang dicetak asalnya pada tahun 40-an, pada zaman British. Begitu juga dalam pentadbiran negeri dan PBT, masih lagi menggunakan sistem British yang tidak dibaiki, yang banyak birokrasi. Dulu memang banyak birokrasi kerana kerajaan British nak menindas rakyat, nak mau memperhamakan rakyat. Kalau itulah juga yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional, itulah sikap yang sama. Mereka mau menyusahkan rakyat, tidak berkebajikan pada rakyat, akhirnya akan memastikan rakyat itu merasakan terhutang budi, dapat sikit, yang susah macam mana pun, dapat sikit, dia minta untuk bersyukur. Itulah tabiat UMNO Barisan Nasional zaman ini. Mereka rampas, mereka rompak harta rakyat, kekayaan negeri, dan mereka susah-susahkan rakyat, dan sedikit nikmat yang rakyat rasakan tu, rakyat diminta untuk bersyukur. Nah, kamu patut bersyukur. Ada flat, bateri untuk tinggal. Itu dia. Inilah masalah yang sikap begini yang nak kita ubah. Jadi dalam konteks saya dapat maklumat. UMNO ada buat ceramah di sebelah. Nak jawab pasal air, CF dan lain-lain. Tuan-tuan nak dengar apa ni? Ya, dengar. Nak dengar lepas ni, lepas ceramah kita lah dengar. Tapi persoalannya kenapa sekarang? Macam saya kata, masalah ini bukan masalah reaktif. Masalah pengurusan, masalah pentadbiran kerajaan daripada Menteri Besar dulu sampai sekarang, daripada Adun dulu sampai sekarang. Sikap UMNO Barisan Nasional yang tidak berkebajikan. Mereka menganggap bahawa ada jawatan, dapat mandat dari rakyat, terus untuk menggadaikan hak rakyat, melihat kepentingan diri sendiri, mengutamakan kepentingan pemaju. Naik atas ini, ya, apa nama tempat atas? UK Perdana, betul tak? Kat situ tengoklah bagaimana rakyat kita, ya, pada peringkat awal dijanjikan tempat yang cantik, yang indah, tapi bila duduk overcrowded, tidak ada kemudahan untuk surau, tidak ada kemudahan sekolah, tidak ada masjid, tidak ada taman permainan, satu blok yang besar, ada satu taman permainan yang ada 2 saja buayan. Seluruh 400-500 anak-anak penduduk tu nak main buayan, dua buayan je ada. Jadi ini dia, oleh kerana sikap yang tidak berkebajikan, yang menjadikan tidak dianggap benda ini sebagai keutamaan. Jadi reaktif, ya. Ada benda je reaktif, sedangkan benda ini sepatutnya dijadikan tumpuan utama, memperbaiki pentadbiran negeri, memperbaiki peranan dan tugas ahli Dewan Undangan Negeri, wakil rakyat yang duduk di MPHA patut main peranan, bukan hanya mengutamakan pemaju, bukan hanya memihak kepada pemaju. Apa pemaju dah, apa pemaju boleh beri, itu yang diutamakan, sedangkan rakyat terpilih. Projek dah siap, yang dapat keuntungan adalah pemaju. Kalau penggerak macam mana pun, yang tak kena tindakan dan sebagainya, pemaju boleh lepas diri. Macam apa yang berlaku pada diri tuan-tuan, betul tak? Pemaju boleh lepas diri. Dia mungkin dari segi individu peribadi dia, sebagai manusia dia tidak bankrupt. Mungkin syarikat dia saja bankrupt, mungkin syarikat dia ditarik lesen, tapi dia boleh hidup senang-senang dengan kita masjid, rumah besar dan sebagainya. Kita menderita kat sini kerana apa? Adanya pemimpin-pemimpin UMNO yang melindungi mereka. Jadi ini yang kita nak bawa perubahan ini tuan-tuan.
Nak berubah atau tidak, kawan-kawan? Nak berubah atau tidak? Itu yang kita nak perjuangkan. Saya berdiri di sini, Puan Nur Laila ni, ya, suami dia ditahan, isteri saya, ceramah tadi, dia juga menderita apabila saya ditahan. Kita tahu penderitaan dan kezaliman UMNO Barisan Nasional ni, tuan-tuan. Dia nak sekat kita, dia tangkap tanpa bicara. Dia nak halang kita, dia sambung tahanan 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Begitu dia, tuan-tuan. Ya, dia nak undi, tuan-tuan, dekat pilihan raya, jalan diturap. Dia nak undi, tuan-tuan, dia buat ceramah jawab kenapa air boleh datang. Masalah denggi timbul, dia sembuh hari itu. Dan awak dah rasa suka, dia tak buat apa-apa. Sini ada denggi ke tak? Tak ada. Saya dekat-dekat lah, tanpa mata. Ha? Belum lagi. Dengki. Jadi tuan-tuan, saya menyerulah, kita buat perubahan. Hulu Kelang ni pernah buat perubahan. Betul tak? Pernah memilih Azmin. Susah payahlah dia buat kerja banyak. Banyak yang dia dah buat, tetapi oleh kerana call play yang dilakukan oleh SPR, tambah pengundi sampai hampir 10,000 dekat Hulu Kelang ni. Walaupun undi Parti Keadilan pada pilihan raya 2004 melonjak naik 1,000 undi, tapi oleh kerana pertumbuhan pengundi yang dibawa masuk, khususnya daripada Kuala Ampang tu, yang menjadikan kami kalah Barisan Alternatif sekarang. Tetapi hari ini insya-Allah pengundi yang ada adalah pengundi tahun 2004. Jadi saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi majoriti kepada BA ke BN? BA atau BN? Betul ni? Okey, kalau betul insya-Allah di peringkat parlimen pilih Azmin dan dia akan lantang bersuara, ya, apa yang kita bawa di Hulu Kelang ni dia akan bawa di peringkat nasional. Dan tugas di peringkat Hulu Kelang, di peringkat Selangor ini insya-Allah tuan-tuan amanahkanlah kepada saya. Boleh? Boleh. Sehari Sungit, ya. Don Hulu Kelang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.